Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hijrah 25 Januari lahir 28 Januari bersama saya Adik Masyarum dan berikut tajuk utama malam ini. Kemalangan ngeri 4 sekeluarga maut. Juga bekalan minyak masak macam biskut, kejap ada, kejap tak ada. Empat sekeluarga maut dalam kejadian kemalangan ngeri melibatkan 2 buah kenderaan di Simpang 4 Kampung Lebu berhampiran susur ke lebuh raya Central Spine Road CSR Bentong. Ibu bersama 3 anak itu menaiki kenderaan pelbagai guna MPV dalam perjalanan dari Kelantan ke Kuala Lumpur untuk menghadiri majlis perkahwinan. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Pahang, Zulfadli Zakaria dalam satu kenyataan berkata pihaknya menerima laporan mengenai kemalangan itu jam 2.40 petang. Sebuah jentera bersama 8 pegawai dan anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Zulfadli berkata terdapat 6 mangsa terlibat dalam kejadian itu, 4 daripadanya disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tersepit dalam kenderaan dan mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala serta anggota badan. Pemandu kedua-dua kenderaan tersebut hanya mengalami kecederaan ringan. Semua mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tujuan siasatan lanjut. Minyak masak botol mahal, minyak masak paket pula kehabisan stok. Itu antara aduan pengguna yang mula terasa terbeban dengan kenaikan harga minyak masak kelapa sawit. Minyak paket harganya jauh lebih murah berbanding minyak botol, namun pengguna terpaksa menunggu bekalan stok lebih lama tetapi ia belum pasti ada. Wartawan Hanisa Hasanuddin yang meninjau keadaan stok minyak masak di kedai-kedai runcit dan pasaraya di Ibu Negara ada butirannya. Packing dengan botol punya banyak lagi lah. Kita paket tak ada, botol saja. Paket tak ada lah. Paket tak ada. Paket memang tak jual. Tak ada stok. Tak ada stok. Kira dalam sebulan ni memang tak ada stok lah. Masa tu ada lah, sekejap dah habis. Sekejap je lah dah habis. So sekarang ni memang paket dah tak ada. Memang yang paketnya dah tak ada. Okey. Itu perbualan yang berjaya dirakam di salah sebuah kedai runcit mengenai bekalan minyak masak. Bukan hanya sekadar aduan kosong yang diluahkan pengguna, namun inilah hakikat sebenar yang terpaksa dihadapi mereka. Selepas meninjau di kedai runcit, kru Berita Al-Hijrah menuju ke salah sebuah pasaraya besar di Ibu Negara untuk melihat bekalan minyak masak di sana. Barisan minyak masak botol penuh tersusun di atas rak dengan harga yang bermula serendah RM28 bagi 5 kg. Minyak paket pula masih berada di dalam kotak dan belum disusun. Berkemungkinan bekalan stok baru sahaja tiba. Masalah tersebut semestinya menyusahkan pengguna yang berpendapatan rendah. Lebih-lebih lagi peniaga kecil-kecilan yang berada di dalam dilema kerana mereka terpaksa mengeluarkan modal yang tinggi untuk membeli minyak botol demi meneruskan perniagaan mereka. Memang terjejaslah pada kami kan, sebab kebiasaannya kita mudah mendapatkan bekalan dan sekarang kami terpaksa kadang-kadang bercuti dan tak ada bekalan. Jadi agak sukar untuk kami mendapatkan di kedai-kedai besar pun seperti NSK, Matahari. Kadang-kadang kami terpaksa bercuti mengutip. Untuk kami gunakan minyak yang botol memang risikolah, mahal sangat kan. Susahlah nak dapat sekarang minyak. Kadang pergi pasaraya kadang tak ada. Kita pergi dalam pukul 2 petang tak ada. Dia kata tunggu sampai pukul 4. Kadang tunggu sampai pukul 4 dapatlah 2 paket dia bagi. Tu kadang tak ada terpaksa minyak botol. Minyak botol mahal lah kita berniaga kecil macam ni kan. Memang terjejas sangat-sangat. Dek kadang berniaga hari-hari kita minta dengan supplier hantar kan. Kadang dia hantar 3 paket tiap-tiap hari. Kami minta 1 kotak pun tak dapat. Dulu memang 1 kotak lah untuk 2 minggu kadang. Jelas mereka bercadang untuk menaikkan harga makanan. Namun perasaan itu berbelah bahagi selepas memikirkan keadaan ekonomi pelanggan. Kini mereka hanya mengharapkan agar kerajaan tampil untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Minyak masak diisytiharkan sebagai barang-barang kawalan terutama ketika musim perayaan. Pada 9 Disember 2021, kerajaan telah bersetuju melanjutkan program mekanisme kawalan harga minyak sehingga Mac 2022 dengan melibatkan kos sebanyak RM150 juta. Di dalam program tersebut, kerajaan menetapkan harga runcit maksimum bagi minyak masak tulen dalam botol
yang berkuat kuasa 1 Ogos tahun lepas dengan jaminan pengguna akan mendapat minyak masak di bawah harga RM30 untuk botol 5 kg. Laporan Hanisa Hasanuddin, Berita Al Hijrah. Pengguna di Perak turut merungut masalah yang sama, mahal dan susah untuk mendapatkan bekalan minyak masak. Menurut pengguna, mereka sudah tidak mendapat bekalan minyak masak paket bersubsidi RM2.50 itu sejak lebih sebulan lalu. Menurut Zaril Hudin Zamri, 27 tahun, yang menetap di Manjung, bekalan minyak masak paket 1 kilogram di daerah itu mula menghadapi gangguan sejak hujung November. Dakwa Zaril Hudin, kekurangan minyak masak paket di pasaran itu menyebabkan pengguna seolah-olah dipaksa membeli minyak masak dalam botol yang harganya jauh lebih mahal. Kalau kita tengok harga dia memang jauh beza lah sebab sekilo baru RM2.50. Yang botol tu dah sampai RM30 sebotol, jadi sekilo RM6. Oi, beza jauh. Memang terkesan lah. Dakwa pengguna, walaupun ada sesetengah kedai runcit dan beberapa pasaraya besar menjual minyak masak paket plastik, namun pengguna dihadkan membeli 2 paket sahaja. Saya pergi kedai je mesti akan dia orang kata memang minyak masak memang tak ada. Saya pergi mana-mana kedai pun memang minyak masak paket memang tak ada. Dia tak nak jual. Macam lah. Terpaksa saya beli yang botol punya. Ada tak jenis kedai yang ada limit kat seorang 2 paket ke? Ada juga jenis kedai kalau kita pergi tu dia limit seorang tu 2 paket je dia beli, bagi belilah. Isu kekurangan minyak masak paket ini bukan hanya membebankan pengguna tetapi turut meresahkan peniaga. Menurut peniaga, mereka perlu menanggung kos yang tinggi kerana terpaksa membeli minyak masak dalam botol. Minyak paket ni memang susah lah nak dapat. Sebab apa? Sebab kat sini kami banyak perlu untuk goreng-goreng. Memang perlukanlah minyak masak dan untuk dapatkan tu memang sangat susah kat sini. Itulah costing kan minyak botol, memang kita paksa pakai minyak botol. Jadi satu minyak botol ni harga dia sekarang tak menetap, ada tinggi. Tapi jadi costing kita semakin tinggi lah sebab nak dapatkan paket pun sangat-sangat susah sekarang. Sementara itu, tinjauan kru TV Al Hijrah di beberapa rantaian pasaraya besar di Ipoh, Seri Iskandar serta Manjung mendapati minyak masak paket 1 kilogram memang langsung tidak ada di rak. Tinjauan di pasaraya TF Manjung mendapati hanya terdapat minyak masak dalam botol bersaiz 1, 5 dan 10 kilogram yang dijual pada harga antara RM32 hingga RM36.50 sebotol. Menurut pengurus pasaraya terbabit Eddie Chan, pihaknya menyedari pengguna menuding jari menyalahkan pihak penjual berhubung isu itu. Namun beliau menafikan pasaraya menyorok bekalan minyak masak paket. Sebaliknya berkata, bekalan yang terhad dari pembekal menyebabkan stok keperluan itu sering tidak cukup. Jelas Eddie, setiap pasaraya hanya dibekalkan 200 karton atau 2,400 paket minyak masak paket setiap bulan. Katanya pembekal pula hanya memberi bekalan 2 kali sebulan menyebabkan stok agak terhad dan minyak masak paket yang mendapat permintaan tinggi boleh habis terjual dalam hanya tempoh sehari. Dia supplier, dia bukan sekali kasih kita 200 karton. Dia asingkan 2 minggu, 2 minggu sekali lah. 2 minggu dia hantar kita 100 karton. Kalau dia hantar kita tu angkat keluar lah. Angkat keluar kalau itu customer sampai customer beli sampai habis lah. Kita memang tak boleh simpan minyak. Kerana KPDM memang dia ada cek kita punya kuantiti setiap hari. Menurut Eddie, ekoran bekalan minyak masak paket yang agak terhad, dia terpaksa mengehadkan setiap pengguna untuk membeli hanya 3 paket bagi setiap keluarga. Sementara itu, hasil perbandingan kami menerusi aplikasi Price Catcher, minyak masak botol 5 kg dijual antara RM23.50 sehingga RM40.90 yang bergantung kepada jenama minyak masak tersebut. Perbezaan juga berdasarkan lokasi pembelian. Aplikasi ini dipadankan dengan pasaraya yang hampir dengan bilik berita Al Hijrah. Harga minyak masak botol yang terendah dipaparkan dalam aplikasi tersebut setakat 24 Januari adalah minyak masak jenama Saji RM23.50 di kedai runcit Al-Fatih Medan Imbi. Jenama yang sama dijual RM26.88 di Giant Hypermarket Setapak. Bagi jenama Alif, ia dijual dengan harga RM28.99 di Pasaraya Fresh Grocer Ceras.
Bagi jenama buruh, ia dijual RM29.70 di Pasaraya ST Rosham Mart di Setiawangsa, manakala harga bagi jenama knife RM39.50 di Wan Lee Heng Cash and Carry Jalan Raja Laut. Minyak masak paling mahal RM40.90 bagi jenama helang di Pasaraya Super 7 Viva Home. Perbandingan ini bagi membolehkan orang ramai membuat pilihan bijak ketika membeli. Di Ipoh, bekas pengetua sebuah Mahat Tahfiz mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 15 pertuduhan amang seksual ke atas 5 pelajar lelaki pusat itu tahun lalu. Azizul Yahya, 30 tahun, meminta dibicarakan selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Norita Muhammad Ardani. Mengikut pertuduhan, Azizul yang masih bujang didakwa melakukan perbuatan itu ke atas 5 pelajar berusia 12 hingga 15 tahun di sebuah Mahat Tahfiz di Batu Gajah antara Februari hingga Oktober 2021. Bagi pertuduhan pertama hingga 14, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal dan oral seks. Tertuduh turut berdepan satu pertuduhan melakukan amang seksual bukan fizikal dengan cara menunjukkan video lucah. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 14-A, 14-B dan 14-D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan sebatan. Tertuduh turut didakwa di bawah Seksyen 15-E Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya. Kes akan disebut semula 23 Februari depan. Di Kuala Pilah, 3 rakan termasuk seorang ibu tunggal dipenjara 14 bulan selepas mengaku bersalah menggunakan wang palsu untuk berbelanja. Tertuduh secara bersama telah menggunakan wang palsu tersebut di beberapa kedai di Pekan Gemas dan Bahau Jempol antara 7 Januari dan 11 Januari lalu. Hakim Nurma Ismail menjatuhkan hukuman itu sebaik tertuduh Mat Ros Louis Hisham Louis, 46 tahun, Nurul Ain Atika Kardi, 24 tahun dan Nurul Najwa Zulkifli, 21 tahun membuat pengakuan bersalah sebaik pertuduhan dibacakan secara berasingan. Berdasarkan kesemua pertuduhan, tertuduh secara bersama telah menggunakan wang palsu di sebuah kedai di Bahau Jempol sebanyak RM100 pada jam 4 petang 7 Januari lepas. Tertuduh turut melakukan kesalahan sama di 4 premis perniagaan berasingan di Pekan Gemas pada 11 Januari lalu antara jam 3 petang hingga 10 malam. Tertuduh boleh dihukum di bawah Seksyen 489B Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara 20 tahun dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Ketiga-tiga tertuduh tidak diwakili peguam. Krisis bahan api pelarian Syria terkesan. Bertemu kembali, peniaga berdepan kerugian hampir RM20,000 selepas bumbung kedai makan dapur warisan Ismahadi Muhammad, 57 tahun, dibawa angin ribut yang berlaku di Seksyen 13 Shah Alam. Wartawan Harizah Faisal yang sempat meninjau keadaan semasa di sekitar Shah Alam yang terjejas akibat ribut itu ada laporannya. Ibarat sudah jatuh di timpa tangga. Ketika kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19, Shah Alam dilanda ribut. Selepas belum pun sampai sebulan, bah besar melanda pada 18/12/2021 dan restoran Pakcik Mahadi ini antara yang terjejas akibat ribut semalam. Dan kos baik pulih bagi bumbung ini sahaja boleh mencecah sehingga RM20,000. Ismadi berkata belum pun sempat menghela nafas lega untuk menstabilkan pendapatan perniagaannya akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan bah dia diuji sekali lagi dengan ribut yang melanda kedai makannya. Orang kata apa, beratlah sikit pada kita. Anggaran orang kata apa dalam 15-20 juga. Itu yang ribut. Yang masa banjir belum lagi buat. Yang itu lantai-lantai apa semua ni. Itu pun dalam lebih kurang dalam RM20,000 juga.
Bagaimanapun dia bersyukur kerana tiada kerosakan barangan atau peralatan lain. Berkongsi pengalaman berdepan ribut yang berlaku sekitar 5 petang semalam, katanya dia sama sekali tidak menyangka hujan dan angin yang kelihatan biasa itu berubah menjadi ribut berbentuk pusaran hingga memusnahkan 90% struktur bumbung kedai dan jualannya. Malam dalam pukul 5 tu kita dah rasa tengok orang kata apa angin lintan dah ada dekat sana tu dah macam berpusing tu. Tapi orang kata apa kita ingat macam biasa, ribut macam biasa yang orang kata apa tak perlu nak pindah ke nak apa ke. Jadi tiba-tiba datang tu dekat sini semua melayang tu tak sempatlah kita nak buat orang kata apa persediaan apa semua sempat pindahkan yang mana yang ada dekat dengan kita ajalah. Dan yang paling utama saya suruh budak-budak ni berlindung dululah daripada sebab kuali pun melayang. Bukan kata kuali aja, pisau, periuk, belanga semua melayang. Tambahnya, ribut itu mulai reda sekitar 6 petang namun terpaksa menghentikan operasi perniagaannya lebih awal untuk melakukan kerja-kerja pembersihan dan mula berniaga seperti biasa pada hari ini. Beliau juga bersyukur kerana tiada kemalangan jiwa dan kecederaan berlaku ketika kejadian. Sementara itu, rata-rata orang awam yang sempat ditemui berkata situasi ribut itu menimbulkan rasa cemas dan bimbang jika ia berlarutan, lebih-lebih lagi apabila kebanyakan mereka masih trauma dengan bah besar yang pernah melanda di kawasan itu. Semalam memang keadaan rebut tu dahsyatlah dekat Seksyen 13. Mula hujan turun lebat. Lepas tu bersamaan dengan angin yang kuat. Memang ada rasa tu juga. Memang kita orang yang dekat Seksyen 13 ni memang masih ada trauma tu lah. Bila dah hujan yang lebat dengan ribut lagi, kita takut banjir akan datang lagi. Dan saya pun masih rasa risau, rasa macam kalau air naik je memang nak lari je. Kita cemas sebab takut ianya berlarutan. Maknanya lama, hujan tu lama, ribut tu lama. Sebab kita pun dah fobia dalam keadaan yang baru-baru ni kami kena banjir tu. Meskipun terpaksa berdepan bencana demi bencana, rata-rata penduduk yang ditemui tetap bersyukur dan meneruskan kehidupan seperti biasa kerana bagi mereka pasti terselit hikmah di sebalik setiap ujian. Laporan Khadijah Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Krisis ekonomi di Lubnan yang masih berlarutan, kesan daripada pergolakan politik sebelum ini menyumbang kepada kenaikan harga barang, khususnya bahan api. Bagi seorang pelarian Syria di Arsal, Abizar Bashir, dia terpaksa berjaga malam sepanjang musim sejuk semata-mata mahu memastikan anak-anaknya selamat jika pemanas di rumahnya kehabisan bahan api. Laporannya bersama wartawan Nazira Syaringat di Lubnan. Dekat dengan kerja-kerja kemanusiaan. Terus langsung kepada tangan-tangan pelarian. Ini ada rumah untuk Terkesan dengan konflik perang di negara sendiri, kehidupan Abizar berubah sekelip mata dan terpaksa memilih untuk bergelar pelarian. Dia yang tinggal bersama kakak dan adiknya di kem pelarian di Arsal sedaya upaya memenuhi keperluan mereka sekeluarga, lebih-lebih lagi ketika musim sejuk. Bagi menghangatkan kemah ini, dia perlu menghabiskan sekurang-kurangnya $2 sehari untuk membeli kayu api yang dijual pada harga $3.31 per kilogram. Jika dia tidak mempunyai wang untuk membeli kayu api atau diesel, dia akan berjaga malam bagi memastikan anak-anaknya tidak menggigil kesejukan. الضفة أكثر شيء كثير حرمت يعني والوالد ما نحسن نتركه بالمرة بنا وشوفت عينك ما في شيء يعني يعزلنا عن البرد. Sementara itu, menurut Aisyah Yusof, 20 liter minyak diesel boleh habis dalam tempoh 2 hari sahaja dan harganya mencecah lebih £300,000 Lubnan. Jika tiada, dia hanya mengenakan selimut tebal pada waktu malam. Pemanas antara peralatan yang penting di kem-kem pelarian Syria, khususnya ketika musim sejuk, untuk menghangatkan rumah mereka, khususnya lebih-lebih ketika salji. Dan jika mereka menggunakan minyak, mereka memerlukan sekurang-kurangnya 2 liter minyak untuk penggunaan 3 hari dan ia memakan kos sehingga $16
Dan jika musim sejuk berpanjangan, mereka memerlukan kos yang lebih tinggi lagi. Jadi pastinya mereka tidak mampu untuk membeli minyak, dan apa yang mereka lakukan ialah mereka mencari kayu dan mengeringkan dia untuk jadikan bahan bakar dan juga menggunakan barang-barang lain yang mereka boleh jadikan sebagai bahan bakar. Krisis bahan api di Lubnan juga memberi cabaran besar kepada badan kemanusiaan kerana perlu mengimbangi antara sumbangan terkumpul dengan jumlah pelarian yang boleh dibantu. Di Lebanon ini sendiri, kalau terdahulu kita keluarkan kos sebegini rupa, kita boleh mendapat harga yang menyebabkan kuantiti itu boleh diluaskan sampai ke 3,000 keluarga. Namun atas faktor barang yang meningkat sekali ganda, 2 kali ganda, jumlah itu menjadi kecil kerana kos yang begitu besar. Jadi bila kita bagi minyak ini, dia seperti satu benda yang sangat dihargai, dan mereka ini menggunakan sebaik mungkin kerana musim sejuk ini belum berakhir lagi. Jelas beliau, ketika musim sejuk, keadaan begitu mendesak di kem-kem pelarian Syria dan bantuan perlu tiba lebih awal agar mereka dapat bertahan sehingga hujung Februari ini. Apatah lagi dengan salji tebal di kawasan kem-kem menyukarkan pelarian untuk keluar mencari barang keperluan. Sumbangan untuk rescue Syria Mission Mapin boleh disalurkan ke akaun Maybank bernombor 5628 3463 6987 atau layari www.rayonsyria.com. Marah nyamuk, kelambu dibakar. Bertemu kembali, Maghfirah Travel and Tours sasar membawa lebih 3,000 pelancong dari Malaysia ke Turki pada tahun ini melalui pakej Jenjalan Holiday by Maghfirah Travel. Pengarah urusannya Fakhrul Razi Muhammad Omar berkata pelbagai diskaun menarik menanti setiap pelancong yang mengikuti pakej pelancongan tersebut. Kami mensasarkan seramai 3,000 peserta, iaitu sebanyak 119 penerbangan menggunakan Qatar Airways untuk program ke Turki pada tahun ini. InsyaAllah dapatkan tawaran segera sehingga 11 Februari, iaitu anda akan mendapat penjimatan sehingga RM900. Pelanggan yang menyertai perjalanan ke Turki bersama Maghfirah Travel akan mendapat rebat RM200 naik taraf bilik hotel kepada hotel 5 bintang secara percuma, ujian saringan COVID-19 PCR secara percuma ketika pulang ke tanah air dan insurans perjalanan percuma bernilai RM109. Selain itu, katanya setiap pelanggan akan berpeluang menaiki belon udara panas secara percuma di Pamukkale, Turki. Tambahnya, bagi pelanggan yang mendaftar sebelum 11 Februari ini juga akan mendapat backpack eksklusif Jenjalan Holiday by Maghfirah Travel. Pakej percutian Jenjalan Holiday selama 9 hari 7 malam ini akan menggunakan penerbangan premium melalui syarikat penerbangan Qatar Airways. Beliau ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA malam semalam bagi pelepasan kumpulan kedua penerbangan ke Turki yang disertai seramai 32 orang pelanggannya. Orang ramai yang berminat untuk menyertai percutian ke Turki boleh hubungi talian yang tertera atau layari laman web www.maghfirahtravel.com.my atau jenjalanholidays.com. Ribuan orang muda yang marah dengan syarikat pengendali kereta api di India bertindak membakar gerabak tren itu di negeri Bihar. Golongan berkenaan bertindak melakukan keganasan itu di negeri berkenaan. Ekoran Bihar mencatat kadar pengangguran paling tinggi sejak 6 tahun lalu. Golongan muda mendakwa peperiksaan untuk kemasukan ke sektor kereta api di bawah kerajaan dijalankan secara tidak adil. Susulan itu mereka bertindak melakukan demonstrasi bagi menuntut ketelusan dalam pengambilan pekerja ke sektor berkenaan. Persatuan Belia juga menggesa lebih banyak protes dilakukan minggu ini, terutama di Bihar. Protes yang pada mulanya berlaku secara kecil-kecilan pada Isnin lalu, kini merebak dengan perusuh membaling batu ke arah kereta api, menghalang landasan dan paling teruk apabila peserta demonstrasi membakar gerabak. Menurut Ahli Parlimen Pembangkang Priyanka Gandhi, golongan belia berhak bersuara mengenai pengangguran. Difahamkan lebih 10 juta orang menyertai peperiksaan kereta api bagi mengisi hanya 35,000 kekosongan. Namun pihak pengendali bertindak tidak telus
apabila ada nama tertentu sudah terpapar bagi beberapa kategori di sektor berkenaan. Ia menyebabkan pemohon yang tidak berjaya berang dengan ketidakadilan tersebut. Dalam rusuhan teruk semalam, polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata bagi menyuraikan keganasan itu. Puluhan orang ditangkap pihak berkuasa kerana mencetuskan demonstrasi buruk berkenaan. Pertempuran di Yaman berterusan. Terbaru Puak Houthi menyerang tentera di Bandar Marib, iaitu lokasi terakhir kerajaan di bahagian utara negara itu. Peluru berpandu Houthi dilaporkan jatuh berhampiran bangunan tentera di kawasan Al-Matar. Dalam serangan berkenaan, 5 orang dilaporkan terbunuh manakala lebih 30 lagi cedera. Bandar Marib merupakan kubu kuat tentera kerajaan dan memang menjadi tumpuan Houthi kerana ia terletak di wilayah yang menghasilkan tenaga. Sehingga kini lebih 90 nyawa terkorban sepanjang pertempuran antara Houthi dan Pakatan Tentera yang diketuai Arab Saudi sejak Isnin lalu. Minggu lalu, Houthi dilapor melancarkan beberapa serangan peluru berpandu dan drone ke atas Arab Saudi dan juga serangan ke atas ahli gabungan mereka, Emiriyah Arab Bersatu, dan menyebabkan 3 kematian. Susulan itu, Pakatan melakukan serangan balas bahkan meningkatkan serangan di kawasan Houthi di Yaman. Kami mahu pulang ke rumah. Itu rintihan rakyat Syria di Hasakah yang terpaksa berlindung di masjid susulan serangan militer Daesh di penjara Ghairan yang terletak berhampiran kawasan kediaman mereka. Keadaan masih belum selamat walaupun Puak Kurdis dilaporkan telah menguasai kembali penjara tersebut setelah 6 hari ditawan militer Daesh. Di masjid yang menjadi tempat perlindungan, golongan ibu mula bimbang kerana kekurangan keperluan asas seperti roti, air dan gula untuk anak-anak mereka. Mereka bimbang sekiranya ketegangan berterusan, mereka akan kehabisan bekalan makanan. Suhu sejuk ketika ini juga menyebabkan mereka tidak dapat keluar untuk mendapatkan bekalan keperluan. Mereka kini hanya mampu berharap bantuan makanan yang diberikan pihak luar. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menganggarkan terdapat 45,000 individu terpaksa keluar dari kediaman mereka susulan serangan terbaru Daesh di Hasakah 20 Januari lalu. Sekurang-kurangnya 181 termasuk 7 orang awam terbunuh dalam pertempuran 6 hari antara Puak Kurdis dan militan Daesh. Serangan Daesh ini adalah yang terbesar sejak kejatuhan militan itu 3 tahun lalu. Segmen BA Niaga selepas ini. Kembali, pengeluar makanan Bumiputera Yusa Food Products yang berhad sasar RM3 juta hasil jualan menerusi produk cookies raya menjelang Aidilfitri tahun ini. Pengarahnya Puteri Naomi Nazlin Roslan berkata, dengan memiliki kelebihan daripada aspek kualiti dan cita rasa yang tersendiri, pihaknya optimis sasaran itu boleh dicapai dengan menumpukan pemasaran melalui ejen jualan dan syarikat korporat. Okey, kita fokus dengan corporate, dengan ejen. Kita ada sebanyak 100 ejen yang aktif menjualkan produk kita orang, produk kami. So dengan itu juga mereka normally akan submit order sebelum bulan puasa. Startnya bulan puasa kita akan diorang submit order untuk kita pastikan yang kita akan deliverkan dia punya order. So kalau corporate normally diorang akan berminat dengan Hari Raya Box Edition sebabkan simple and minimalist and sangat harga berpatutan. Yusa Food Products yang berhad mula menghasilkan pelbagai jenis cookies raya sejak 2001 dan kini terdapat 30 jenis cookies berada di pasaran tempatan dengan cita rasa moden dan tradisional. Antara jenis cookies yang mendapat sambutan menggalakkan daripada pelanggan ialah tart nanas, Biscoff dan Japanese cotton yang dihasilkan sepenuhnya menggunakan bahan berkualiti tinggi. Selain barang biasa, cookies Yusa Food turut dihadirkan menerusi pack yang lebih ringkas, kontemporari dan bersifat on the go. Menurut Naomi, konsep itu menjadi tarikan dan keunikan tersendiri bagi pelanggan kerana ia mudah untuk dibawa ke mana-mana. Sementara itu, bagi edisi khas raya, 4 jenis cookies berbeza ditampilkan menerusi kotak khas istimewa raya dengan reka bentuk berlainan setiap tahun.
Setelah lebih 20 tahun bertapak dalam bidang perniagaan, kini terdapat 6 outlet Yusafood yang ditempatkan di beberapa pusat beli belah utama di sekitar Lembah Kelang. Pihak yang berminat boleh melayari laman sosial rasmi Yusafood di Instagram dan Facebook atau menghubungi talian yang tertera. Malaysia sedang menuju transformasi ekonomi dan masyarakat yang cakna terhadap alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Oleh itu, perancangan yang dibuat akan mengambil kira aspek tuntutan dan keperluan ekonomi, juga keperluan masyarakat yang mesra ESG. Dan jangan lupa menyaksikan Gemah Haflah 9 malam ini mengangkat tema kebangkitan daripada ujian. Itu sekian berita Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum dan selamat malam.